Kalau 18, 17 ni memang waktu yang dia nak berhenti. Beri semangat dekat dia sikit. Jangan berhentilah kita adik jadi hafiz Quran, long jadi hafiz Quran boleh syafaat ayah. Akhirat biarlah ayah dok semayang pun. Nak masuk syurga tak faham. Syafaat ni untuk orang beriman je. Nah, orang dak lawan hudud. Ni lawan hudud tak ambuh negara Islam nak dapat syafaat apa nak bagi. Tak ambuh dah ustaz negara Islam, nak negara kebajikan pula. Sama je kebajikan pun Islam juga. Nama tak penting. Lah, nama tak penting. Bunga ruh, buh nama bunga teh ayam pun tetap bunga ruh, bau macam ruh juga. Walaupun nama lain. Apa tu? Orang puang, kita nak nikah orang puang. Tak kira nama siapa, Isabella, Timur, kau jenak. Rasa orang Timur, jangan pondang sudah. Begitulah mudah je. Dia tak boleh buat negara Islam. Mana boleh buat negara kebajikan lah. Mudah bagi lagi. Bagi kat aku dulu. Bini mudah boleh minta anak dah. Mana anak ustaz? Mana aku bini lagi? Tak nikah lagi. Mau bini dulu. Nak tahu ada anak ke tak? Ni dia wing ngotok ali, ngetunjang bumi kita. Bini tak boleh. Mau bini dulu. Biar nikah dengan aku. Nak tengok 2 tahun ada anak ke tidak? Kalau tak ada anak, barulah boleh berobat aku pula. Ni bini tak boleh. Mana anak? Gitu juga. Nak buat mana negara Islam, nak buat macam mana? Memberi dulu kuasa. Beri aku Perdana Menteri 2 hari. Nak tengok macam mana. Nah, ni tak faham. Tak boleh. Boleh tak boleh. Ni bini tengok. Naik pemerintah. Kau boleh buat ke tak boleh buat? Boleh laksana tak boleh laksana? Sebab tu tuan-tuan kita di Kelantan 20 tahun. Boleh buat, Alhamdulillah. Walaupun kita ditekan dengan isu air. Memanglah kalau pergi di Kelantan, pergi di Masjid Beijing, buka-buka air tak ada air. Ada seorang marah ke saya. Dia kata ni lah Kelantan, isu air tak selesai-selesai. Tak tahu silap siapa isu air. Kerajaan pusat dia kena bagi 9 juta bayaran cara geran pada kerajaan negeri untuk air. 9 juta bukan saja bagi pada kerajaan negeri Kelantan saja, seluruh Malaysia dia bagi 9 juta untuk setahun. Di Kelantan dia bagi 9 juta bukan melalui Jabatan Air Negeri Kelantan, tapi kontraktor yang dilantik oleh kerajaan pusat. Bayaran itu hanya dibayar sekarang ini 3 juta sahaja pada kontraktor. Dia bagi pinjam duit kita, duit itu tak boleh pegang. Pinjam kepada bapak apa gitu. Ambil ustaz pinjam duit 500. Tapi ustaz jangan pegang duit ni. Budak ni aku menapa baru tahu. Dah mau bagi pinjam duit ke aku. Duit aku lah, aku boleh pegang. Aku nak belanja apa pun dah mau bagi pinjam. Gitulah. Dia bagi pinjam duit 9 juta pada kita, tapi tak boleh pegang. Hak boleh pegang kontraktor yang dilantik oleh kerajaan pusat. Berarti ni hak buat kucar ni. Kita hanya boleh memantau projek ni saja. Kerajaan negeri kena peruntuk 3 juta tiap-tiap tahun untuk baiki air. Mana cukup 3 juta untuk rakyat? Lepas tu dia kata kerajaan tak pandai huai, tak pandai. Mu yang sekat bantuan. Mu jahat tak sedar. Minta-minta Allah Ta'ala balah wala dunia. Nak balah macam mana ikut dia lah. Tadi pandai kau jejak lori, kau panah peti kau. Bismillahirrahmanirrahim. Jahat sangat. Hak dia tak nampak. Korak dalam luar kan nampak. Korak muka dia tak nampak. Orang apa lagu ni? Ya. Korak dah seluar orang tu habis dia seperang. Korak sini, korak sini. Duduk dalam luar. Mukamu tu korak tebel. Apa tak nampak? Nak lagi? Boleh lah. Jadi kalau kita tak faham, kita hafaz saja, memang jadi macam burung tiung lah. Burung tiung. Tak faham, hafal saja, hafal baca saja, baca, tapi tak faham. Baca. Tak faham, saya pun tak faham pun. Maka benda itu tak dapat kesan dalam hati. Kalau hafal, baca serta faham, maka benda itu menjadi nikmat yang besar lagi. Kalau pemimpin faham Al-Quran, hati dia akan lembut dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni sifat dia melembutkan hati manusia. Hadis Nabi ni sifat dia melembutkan hati manusia. Zaman Imam Malik jadi ulama, mengajar di Masjid Nabawi,
Zaman Imam Malik ni pemimpin dia Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid panggil Imam Malik mengajar di istana. Panggil, tulis surat khas pada Imam Malik. Imam Malik sebut, ilmu itu sifat dia dicari, bukan mencari. Maknanya mu nak mengajar, mari sini, aku nak pergi istana, tak. 2 kali Harun Ar-Rasyid hantar surat pada Imam Malik. Imam Malik jawab dengan perkataan yang sama. Sehinggalah surat yang terakhir Harun Ar-Rasyid hantar pada Imam Malik, aku akan hadir ke majlis Tuan Syekh dengan syarat Tuan Syekh sediakan kerusi untuk aku duduk. Harun Ar-Rasyid ni kira pemimpin Islam ni, zuhud dia ni, bukan pemimpin yang kita kata lesak duit rakyat, tidak ni. Pemimpin baik. Lalu Imam Malik kata, hadir, sila hadir, aku akan sediakan kerusi untuk kamu. Imam Malik pun mengajar, haddasana fulani, haddasana fulani, haddasana fulani. Dia baca hadis-hadis bahawa aku mendengar Nabi SAW bersabda. Harun Ar-Rasyid ada duduk situ atas kursi ni. Dia kata, siapa yang sombong lagi angkuh, kata Nabi, dengan pemerintahan dan kuasa yang ada, nescaya Allah Ta'ala akan tarik kuasanya turun di atas dunia. Harun Ar-Rasyid pun selur gelosor duduk bawah, takut kuasa kena tarik. Nampak tak? Ini nak bagi tahu bahawa ulama nasihat pada pemimpin, pemimpin terus ikut nasihat ulama. Sebab pemimpin itu ada ketakwaan dalam jiwa dia. Satu hari negeri di bawah pemerintah Harun Ar-Rasyid ni kemarau yang cukup panjang, kemarau yang kering. Nampak awan yang hitam berarok masuk dalam negeri. Penuh awan hitam berarok masuk dalam negeri. Dayak buat keluar baldi, buat keluar tong air, nak tak ada hujan ni, tapi hujan tak turun. Harun Ar-Rasyid tunjuk pada awan, hei awan, jikalau kami memerlukan kamu pada hari ini kerana kamu, maka mudah ayuh kamu pergi hujan tempat lain. Tapi kalau kamu mari itu atas kehendak Allah untuk memakmurkan negeri ini, silalah curahkan kemakmuran ke atas negeri kami. Mana kalau mu mari kerana aku je perlu kamu, mudah ayah mari, ya balik ah. Dia bagi tahu gitu ke hujan. Tapi kalau kamu mari kerana perintah Allah nak makmur negeri ini, kamu curahlah hujan di sini. Ini pemimpin di zaman Harun Ar-Rasyid. Sayyidina Umar Abdul Aziz pun ada, dia punya contoh dia. Kenapa tak mau ambil contoh pemimpin-pemimpin Islam? Dia ambil contoh pemimpin-pemimpin barat, ada pakar kerja. Pemimpin Islam Umar Abdul Aziz, ya Allah, zuhud, cek nama zakat scam belaka, tak ada orang boleh terima zakat, orang kaya belaka, keluar nama dia Umar Abdul Aziz. Pemimpin layak terima zakat. Kau ni layak juga terima zakat hari ni, pemimpin. Dah, tapi zakat ke dia? Orang miskin lambok-lambok. Apa orang boleh pergi minta derma dekat gereja? Cuba fikir maruah orang Islam di mana? Sebab zakat tidak diteliti dengan betul. Duk dalam akaun je berjuta-juta ringgit, berbilion-bilion ringgit, tetapi tidak diurus tarbiyah dengan betul, tak siasat siapa yang miskin betul-betul. Nah, orang bagi zakat ke Amir, dia bagi zakat ke Jamil. Dah aku pening. Salah sebutlah, minta maaf lah. Allahu Akbar. Dah jadi pening. Batu zakat tak siapa pada tempat dia, pergi pada tempat dia betul lah. Siapa dia yang boleh dapat zakat, siapa dak? Tu Umar Abdul Aziz, dia cek bahawa dia orang layak untuk terima zakat. Dia pergi ke Kementerian Keuangan di zaman dia, minta duit supaya nak beli baju anak dia yang compan-camping. Pergi sekolah orang ejek anak dia, apa ni anak BM pakai baju gini, tak patutlah saya anak menteri je, saya anak Tok Ngulu JKK je, tapi pakai comel. Awak anak Perdana Menteri apa pakai begini. Nak pergi minta tuan-tuan, Menteri Keuangan kata kemarin mari minta dah, hari ni minta pula, kemarin tak bayar lagi, kalau mati hari ni siapa nak bayar? Tak jadi nak minta. Menteri Keuangan nasihat Perdana Menteri dengar. Dah, dia tak pecah Menteri Keuangan tu. Zaman Umar Abdul Aziz. Ni tuan-tuan pemimpin yang hebat. Tulis surat peribadi, masalah peribadi, guna lilin sebatang. Kenapa ayah guna lilin? Lampu lah istana ni banyak. Bukan lampu ini milik rakyat. Lilin ni hak aku cari, gaji aku.
Ni guna harta rakyat kena bayar sampai 31,000 sebulan lebih air. Lebih pada gajah mandi. Badak berendam lepas tahun tu. Ini duit rakyat saya sebut ni. Bukan duit peribadi. Ni benda yang salah. Kenapa? Kerana tidak ada kefahaman mengenai dengan Islam itu sendiri. Baik. Maka disebut di sini Rasulullah SAW bersabda, manusia laksana barang emas dan perak mereka terbaik di zaman jahiliah. Maka mereka lah yang terbaik di zaman Islam bila mereka memiliki kefahaman agama. Siapa yang bijak di zaman jahiliah? Kalau zaman Nabi SAW, Sayyidina Umar, orang disegani di zaman jahiliah. Nah, siapa lagi? Khalid Al-Walid, orang yang disegani di zaman jahiliah. Dan mereka boleh menjadi orang yang terbaik semasa Islam mereka kerana mereka mempunyai kefahaman dalam agama mereka. Jadi kita ni Tuhan bagi nikmat lahir Islam dah. Tapi yang pentingnya kita tak ada kefahaman. Bila tak ada kefahaman inilah kena mengisi kefahaman ini mengikut apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah diri kita ini betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan perutusanku kepada umat manusia dengan membawa hidayah dan ilmu, laksana hujan yang lebat turun ke atas bumi, ada bahagian tanah yang bersih dan subur, dapat menyerap air dan menumbuhkan tanam-tanaman serta rumput yang banyak. Ada bahagian tanah yang keras sehingga dapat menampung air yang banyak, berguna untuk manusia minum, bertani dan menyiram tanaman. Dan ada satu lagi jenis tanah yang tidak dapat menyimpan air dan tidak menumbuhkan pokok-pokok tanaman, tanah yang tandus. Misalan pertama adalah orang yang mendapat kefahaman ilmu agama. Kedua adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang sama sekali tidak mengambil peduli terhadap risalah yang aku bawa dan tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahawa golongan manusia yang paling tinggi darjat di sisi Allah dan Rasulnya ialah orang yang memiliki ilmu dan kefahaman agama. Kedua ialah mereka yang dapat menghafal ilmu-ilmu agama kemudian mengajarkan kepada orang lain. Di sini nampaklah kepada kita bahawa orang-orang yang memiliki kefahaman dalam pengertian ahlud dirayah, mereka lebih utama daripada menghafal, itu ahlul riwayah. Ini hadis Nabi SAW. Nabi buat perumpamaan manusia ini, mengutusan aku kepada manusia seumpama membawa hidayah, ilmu laksana hujan yang lebat turun atas muka bumi. Ada bahagian tanah yang bersih subur menyerap air, rumput yang banyak. Ada bahagian tanah yang keras, dapat menampung air yang berguna untuk minuman manusia. Ada tanah ni, tanah yang subur, kita kata turun hujan, rumput pun tumbuh atas dia, binatang pun boleh makan rumput tu. Ada tanah je ni keras, boleh tampung air je. Kalau boleh ambil ilmu banyak, dia pun sendiri tak tahu. Nah, ada jenis tanah yang pak turunlah hujan banyak mana pun memang nak tumbuh rumput. Orang Kelantan kata tanah ko. Tu bahasa Kelantan lah tu. Tanah ko makna tanah mampu keras. Siranglah hai tanah buah durian tak tumbuh durian, tanah nanah tak tumbuh nanah, tanah tembikar tak tumbuh. Memang tanah tu mampu keras. Nah, ni orang panggil tanah ko. Tanah saya tak jadi apa, tanah apa tak jadi apa. Tanah tebu jadi masing. Contoh dah. Tu tanah yang tak pakar, kata tak boleh guna tanah tu. Buat rumah boleh lah, kata. Buat kondo tinggi-tinggi, buat masuk lembu tu boleh lah. Tapi buat tanaman tak boleh situ. Nah, contohnya begitu. Tuan-tuan rahmati Allah, manusia begitu. Hati manusia ini ada yang orang dapat manfaat daripada ilmu yang dia bagi, dia sendiri tak dapat manfaat. Barat tanah yang keras, dia boleh tampung air, orang boleh ambil daripada air itu, tapi dia sendiri nak serap air itu tak dapat serap. Dalih tak guna juga manusia begitu. Ada ilmu berguna untuk dia, tapi dia tidak pakai untuk dia, hanya manfaat kepada orang lain. Orang yang tanah yang pertama tadi ibarat orang yang memiliki kefahaman, manfaatkan kefahaman kepada orang lain supaya orang lain sama-sama faham macam dia faham. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung pada bulan hadapan pula insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam biasalah malam ni produk saya